Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Bihazul Madihah. Malam ni di muka surat 55 Jawi. Tengah kata pengarang rahimahullah ta'ala, bermula segala rukun sembahyang itu atas mayat 7 perkara. Pertamanya niat seperti segala sembahyang yang lain. Maka wajib disertakan dia niat dengan takbir yang pertama. Tiada sah niat itu dahulu atau kemudian daripada takbir. Dan wajib meniatkan fardu jika tiada disebut fardu kifayah sekalipun. Niscaya memadalah atas yang muktamad, yakni yang difatwakan dia. Dan adapun jika tiada pada tempat itu laki-laki, maka wajiblah perempuan menyuruh akan kanak-kanak laki-laki menyembahyangkan mayat itu. Maka hendaklah ia yang semayang niatkan fardu, sekalipun tiada wajib kanak-kanak meniatkan fardu pada semayang maktubah, pada semayang yang 5 waktu. Tetapi jika semayang kanak-kanak dan perempuan serta ada laki-laki, maka jatuh sunat ia semayang akan keduanya, laki-laki kanak-kanak dan perempuan, atas kata Syekh Ziyadi. Dan jika ada laki-laki dan semayang kanak-kanak itu sendirinya, maka wajib ia kanak-kanak niatkan fardu supaya gugur tuntut bagi laki-laki. Dan ada pun yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar, wajib pada perempuan dan kanak-kanak meniatkan fardu jika ia semayangkan serta laki-laki sekalipun. Dan lagi wajib atas makmum niat mengikut imam, dan tiada wajib menentukan mayat seperti diniatkannya mayat dengan aku semayang atas mayat si Zaid atau laki-laki atau kanak-kanak. Tetapi memadalah dengan membeza akan mayat, seperti ia orang yang semayang niatkan aku semayang atas mayat ini, atau mereka yang disemayang atasnya imam. Maka jika ditentukan mayatnya, maka nyata tersalah seperti diniatkan aku semayang atas mayat si Zaid, maka nyata si Umar la'ala sabab, mudah-mudahan ain mim ra, si Umar, nescaya batal semayangnya. Baik, kita mula dah bulan lepas masuk tentang solat jenazah. Ulang balik yang wajib fardu kifayah bila berlaku kematian 4 perkara, iaitulah mandi, kapan, semayang tanam. Lepas dah 2 bab, iaitu mandi dan kafan. Kita sekarang sudah masuk bab solat pula. Semayang mayat, semayang jenazah boleh panggil belaka. Nak kata mayang mayat boleh, semayang jenazah boleh, solat jenazah pun boleh, mayang orang mati pun boleh. Tiga-tiga tu bahasa Arab belaka. Mayat bahasa Arab, orang mati bahasa Arab, mati. Tak, jenazah pun bahasa Arab. Cuma bezanya kalau kita nak guna penggunaan yang tepat, jenazah itu ialah mayat yang diletak di atas usungan. Sama ada usungan itu duduk atas latar, mayat duduk atas dia, atau usung tu duduk atas bahu orang usung, atau mayat itu duduk atas ngusung tu letak dalam bank. Panggil jenazah. Jadi ni ngusung, pengusung tu lah, cakap mayat letak atas ngusung, panggil jenazah. Jenazah. Bila waktu buat atas mayat, dari segi nama lah, padahal jenazah belaka, mayat belaka, faham lagi? Dari segi nama kita buat atas mayat. Kalau segi lugah Arab, akak buat atas ngusung jenazah. Sebab makna jenazah boleh baca jinazah atau janazah, boleh. Junazah tak ada. Jinazah boleh, janazah pun boleh. Maksudnya mayat yang diletak di atas tempat usung. Sama ada tempat usung itu masih tidak gerak, duduk atas latar,
atau tempat usung tu sudah diakad letak tak baru. Baik. Maka kalau semayang yang selain semayang jenazah dia ada rukun, semayang jenazah pun dia ada rukun jugalah. Makna rukun ini kalau kita tak buat, tak sah semayang. Walaupun kita tak sengaja. Sama macam semayang 5 waktu, kita semayang subuh, lepas tu sampai di jabat pukul 9 tu baru teringat tadi kita semayang subuh, hok ngelas sekali, kita tak sujud. Turun terus duduk tayat akhir. Tak sah. Cuma tidak berdosa kerana tersalah. Sebab apa? Sebab kita tinggal sujud. Sujud itu rukun. Begitulah dengan semayang jenazah. Satu saja daripada 7 kita tinggal, tak sah semayang jenazah. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu ala sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Suatu perkara yang terhenti atas kena ada dia, kena buat dia, barulah sah suatu ibadat itu dan dia duduk dalam diri ibadat itu. Contohnya, dia kata tadi semayang jenazah ada 7 rukun. Semayang biasa ada 13 rukun. Walaupun semayang sunat, semayang jenazah sama ada sunat ataupun wajib, ada 7 saja rukun. Kita buat 6 tak sah. Dia mesti 7. Maka rukun yang pertama niat. Apa makna niat? Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li. Dalam fiqh mazhab Syafi'i. Maknanya kita qasad melakukan ibadah sambil mula berbuat. Maka di mana tempat mula kita? Takbiratul ihram. Kalau kita berjalan tak mula lagi, kita berdiri dalam saf, lama kita berdiri 2 minggu berdiri situ, tak mula semayang. Tapi bila kita akad takbir tu mula semayang. Nampak? Allah, waktu start dah semayang. Kalau duduk cacang ke boleh bercakap lagi. Jadi bila dia mula mu'tarinan bi fi'li hala kaunihi, hal keadaan qasad berbuat itu disertakan dengan mula berbuat. Jadi dia takbir Allah, dia pun niat semayang jenazah. Okey? Mudah ya? Baik, kita ulang balik. Maka wajib disertakan dia kan niat semayang jenazah dengan takbir yang pertama. Tiada sah niat itu dulu atau kemudian daripada takbir. Sama macam solat 5 waktu, solat sunat hak lain. Dalam 4 mazhab, faham lagi? 2 mazhab takbir di dalam niat di dalam takbir. 2 lagi mazhab niat sebelum takbir. Faham lagi? 2 lagi mazhab niat sebelum takbir sah, sunat dalam takbir. Kita wajib niat dalam takbir. Faham? Tapi apabila dalam solat biasa orang yang darurah, yang tak mampu berniat dalam takbir, dilonggarkan hukum boleh berniat ketika berdiri. Kerana ikut pandangan mazhab yang mengharuskan niat sebelum takbir, maka sama dengan semayang jenazah. Siapa yang tak boleh nak niat dalam takbir, maka dia berdiri tu niat sudah. Kenapa? Orang lain tak boleh wajib niat dalam takbir. Dia ni orang masyaqqah, orang yang ditimpa waswah, orang yang sudah ditimpa bala. Patutlah kitab-kitab dia kata barang siapa yang dibalakan dengan penyakit waswah, maknanya diuji oleh Allah. Allah uji dia penyakit waswah. Jatuh ada, cimani ada, buah pinggang oleh waswah. Faham lagi? Tak? Bab diuji dengan waswah. Tak boleh nak takbir. Mayat bagi kubur dia tak masuk. Faham lagi? Duk congok pun Jadi taklid pandangan mazhab yang mengatakan sah niat sebelum takbir sedikit. Bukan di rumah, sedikit sebelum akad takbir. Maknanya sesaat sebelum akad takbir niat dulu. Faham lagi? Jadi pada qiyas ketika orang waswah boleh niat belum takbir pada solat 5 waktu, solat sunat, maka dalam solat jenazah kalau dia penyakit waswah berat boleh taklid. Okey? Kalau tu imam waswah, jadi tu imam mayang jenazah jeng. Faham? Waktu tu imam tak ada waswah. Ke ada? Tak dia tengok kita, ada tu imam waswah? Tak ada jumpa lagi. Allah. Tak jadi. Mayat ada keret deh. Baru Allah jadi lalu. Faham lagi? Jadi mayat pula kita tegur dia.
Jadi kalau dia imam wasuah memang menyusah orang. Nah. Dia ke wasuah tu apa? Yang bagi 3-4 kali tu pun dia menok. Dia nak dia sebenarnya. Dia nak masuk sutir kitab dalam takbir tu ke kan? Faham tak? Jangan bos semua banyaklah ulama buat contoh. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam kerana Allah Taala. Kan panjang tu. Hak wajib 3 ya, aku semayang fardu maghrib. Faham? Allah aku semayang fardu maghrib. Habis ni akbar makmum boleh. Faham lagi? Makmum sunat dalam takbir, dak wajib dalam takbir. Dan wajib meniatkan fardu, dan jika tiada disebut fardu kifayah sekalipun, niscaya memadalah atas yang muktamad, atas pendapat yang dipatuakan. Baik. Fardu kena kata tak? Wajib niat fardu. Faham lagi? Wajib niat fardu. Tapi kalau fardu kifayah tidak wajib. Cukup dengan fardu. Aku semayangkan atas mayat ini fardu, sudah memadai. Okey, macam kita semayang maghrib tadi, aku semayang fardu maghrib. Kalau aku solat maghrib tak sah. Sebab boleh jadi solat fardu, boleh jadi solat sunat. Hak mana se? Faham? Aku solat fardu maghrib. Tu baru sah. Jadi kena sebut tak fardu ain. Kalau niat solat fardu maghrib. Tak payah. Adakah ada kata ain? Allah aku semayang fardu maghrib, fardu ain maghrib. Ada fardu sajalah. Begitu juga dengan semayang jenazah. Semayang jenazah ni fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wal wajibu ala kulli mukallafin iza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqi. Fardu kifayah artinya sesuatu yang wajib atas semua orang asalnya. Tapi bila ada seorang dua sudah melakukannya, maka gugur kewajipan daripada yang lain. Jadi walaupun dia fardu kifayah, tidak wajib niat aku semayangkan atas mayat ini fardu kifayah. Tapi siapa yang diniat juga aku semayangkan atas mayat ini fardu kifayah, sah. Tak ada masalah. Cuma tidak wajib kata kifayah. Ni bab-bab sebut fardu, sebut kifayah ni semua ni ijtihad ulama. Kita rasa ulama lebih pandai pada kita ikut je lah. Faham lagi? Nampak? Dah wajib tak kita ikut ulama? Dah wajib jika ulama dah ikut kita. Dah? Ada ramai orang lain kan dalam Facebook dia kata kita dah wajib ikut ulama. Betul. Bila ulama semua ikutmu. Ulama ada tak ikutmu? Binimu tak ikutmu. Faham tak lagi? Ulama ikut kita belakang, kita wajib tak ikut ulama. Tak lah, macam imam mujtahid. Imam mujtahid mutlak, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali. Dia ikut orang lain tau. Dalam bab fiqh, ijtihad doa. Ulama dunia ikut dia. Faham? Jadi kalau netizen tu yang tak mau ikut ulama, boleh. Mereka mujtahid. Mujtahid mana luar bandek batu kota-kota. Faham lagi? Ejen nama Jawi pun tak lepas. Tarikh lahir sendiri pun tak tahu bila tahun hijrah. Mujtahid korok gitu. Dan ada pun jika tiada pada tempat itu laki-laki, maka wajiblah perempuan menyuruh kanak-kanak laki-laki menyamayangkan mayat itu. Maka hendaklah ia kanak-kanak niatkan fardu, sekalipun tiada wajib kanak-kanak meniatkan fardu pada sembahyang maktubah. Baik. Anak kita sembahyang garik yang belum balik lah, dia tak niat fardu, dia kata Allahu Akbar, aku solat maghrib. Sah. Kerana atas mereka tidak fardu. Yang fardu sembahyang maghrib tu kita. Faham lagi? Tapi jika dalam keadaan orang lelaki tak ada. Contoh, berlaku kematian, orang laki-laki dewasa tak ada. Semua pergi ke apa? Ngundi belaka. Contoh, parlimen ngundi di Putrajaya belaka. Kosong Terengganu ni. Faham? Berlaku kematian, maka kanak-kanak laki-laki ambil alih. Maka ulama fiqh berijtihad, walaupun mereka kanak-kanak tak wajib, niat wajib fardu. Faham? Niat fardu. Jadi kanak-kanak semua berniat
aku sembahyangkan atas mayat ini fardu dengan 4 takbir. Cara dia. Okey. Tetapi jika sembahyang kanak-kanak dan perempuan serta ada laki-laki, maka jatuh sunat ia sembahyang akan keduanya, kanak-kanak dan perempuan, atas kata Syekh Ziyadi. Dan jika ada laki-laki dan sembahyang kanak-kanak itu sendirinya, maka wajiblah ia kanak-kanak niatkan fardu supaya gugur tuntut bagi laki-laki. Baik. Jika kanak-kanak dan perempuan sembahyang, padahal lelaki ada je, maka jatuh sembahyang kanak-kanak dan perempuan itu sembahyang sunat saja. Maksudnya mereka sembahyang jenazah itu tidak wajib. Faham lagi? Jatuh sunat. Macam bini kita sembahyang jemaah. Guna pula bini sembahyang jemaah dak je dengar lagi. Dah mudah dengar. Cekerak kat gini dengar, baru dengar. Faham? Nah. Kita tak aja dengar apa sembahyang jemaah. Dah kurang dengar. Banyak joget. Nak dengar apa ni? Faham? Gini, kita pergi sembahyang jemaah, berhenti tengah jalan, nak tinggal binilah kereta nyanyi lah. Bahaya, faham? Masuk hotel dalam masjid, duduk belah puang, contoh. Faham tak? Bila ramai jemaah, bini kita sembahyang hotel. Jadi sah. Faham? Dia tak wajib dah sembahyang zuhur. Ingatlah tu, lain kali tu. Faham? Ingat tak? Anggu lagi bang cendol semakuk dah ingat pula dah. Dah telang orang kampung lagi. Baru ikut cendol dah ingat. Biar ingat 40 tahun lagi 2062. Oh, ingat. Itu Masjid Dua Burung. Tu baru ngaji. Sekali dengar sampai kiamat ingat. Boleh? Kan biasa kau tinggal kan bini dalam kereta. Kalau tanya mak, betul tak? Hak musafir lah. Bukan hak kapung Kan kata dah buat berpulak bawa bola kereta ke mak. Musafir lah habis semua benda nak kena terang Apa jadi berat gitu. Faham tak? Nak pergi jalan jauh, nak pergi Johor, nak pergi Kedah, faham? Sampai di Bandar Kuling orang bang jemaah, faham? Kita parking dalam tu bini bola kereta. Kita masuk mayang Jadi kalau dia masuk juga pergi semayang jemaah, sah. Jadi di semayang tu wajib ke sunat je? Sunat saja di semayang. Tetapi kata ulama jatuh tu menepati semayang zuhur. Faham? Bukan suruh niat semayang sunat. Wajib dah pergi semayang jemaah tu? Tak wajib. Tapi bila pergi semayang jemaah juga, gugur fardu zuhur. Cuma kita biasa kita tinggallah kereta lah. Dek, jadi biasa orang bola kereta ke masuk jemaah. Tinggallah kereta lah. Tapi mudah buka akaun. Faham lagi? Bukalah akaun. Tengah jam ya Allah beraluh kau dah. Kita tanya dah orang minyak. Kita kalau dia buka enjin, tak jalan. Dalam suria akaun. Suria setengah gitu je. Nah, bini kita kan tu. Malam-malam duduk je. Main akaun lah orang kedekut. Ada orang tutup akaun. Dia buka di keming dia suruh kunci itu tutup enjin. Dia sayang ke pitih berat tu lelaki gitu. Bukan mu nanti dia orang lain lah. Faham lagi? Ada tak gitu? Lalu kereta Honda. Biar 15 riyal pula bini kita kan. Tahu tak? Kau kan yang mendetup kereta. Lepas kira gitu semua. Berlalu. Dan kadang-kadang meniat dan dia kata dan ada pun yang diiktimadkan. Yang diiktimadkan, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Wajib pada perempuan dan kanak-kanak meniatkan fardu. Ini pandangan Ibn Hajar. Syekh Ziyadi kata tidak wajib. Dia kata niat sunat saja. Niat tidak wajib niat fardu jika ia semayang serta laki-laki sekalipun, dan lagi wajib atas makmum niat mengikut imam. Baik. Kata Syekh Ibn Hajar, walaupun ada orang laki-laki semayang bersama dengan perempuan dan kanak-kanak mayat-mayat, maka semua niat fardu. Bang, tadi Syekh Ziyadi kata kalau ada orang laki-laki, kanak-kanak yang tumpang semayang dengan perempuan, tak wajib niat fardu. Bang, kerana jatuh sunat je semayang mereka itu. Faham lagi? Tak apalah, mana-mana nak ikut boleh belaka. Jangan ikut orang jahil tu dah.
Dan tiada wajib menentukan mayat seperti diniatkan dengan aku semayang atas mayat si Zaid atau laki-laki atau kanak-kanak, tetapi memadalah dengan membezakan dia mayat seperti ia seorang niatkan aku semayang atas mayat ini, atau mereka yang disemayang atasnya mayat oleh imam. Boleh juga. Kita pergi semayang mayat atau kita masuk semayang jenazah, kita tak tahu siapa mati. Nak niat ke mana? Niat gini, aku semayangkan atas mayat yang disemayangkan oleh imam ini. Ingat tu lain kali tu. Faham? Dia tak tahu ni siapa mati. Pasal kita nak pergi mayat dah. Faham? Tiba-tiba orang bawa buah mayat depan. Faham tak lagi? Jadi kita niat mana? Aku semayangkan atas mayat ini yang disemayangkan oleh imam. Fardu. Kata itu. Okey? Aku semayangkan mayat yang disemayangkan oleh imam ini. Boleh tak? Aku semayangkan mayat ini yang disemayangkan oleh imam. Boleh juga. Jadi kena ke mayat tu tak? Kena, tak wajib sebut nama. Nak, aku semayangkan mayat si Zahid ini. Tak payah. Jangan politik, contoh. Maka jika ditentukan mayatnya, maka nyata tersalahnya seperti diniatkan aku semayang atas mayat si Zaid. Maka nyata, tiba-tiba nyata yang jelasnya bukan si Zaid tapi si Umar. Nescaya batas semayang. Tak payah sebut nama aku semayangkan atas mayat Abdul Rahman, aku semayangkan atas mayat Ismail, tak payah. Tapi kalau kita letak kot nama, sah. Dengan syarat betul nama. Contoh yang mati itu Zaid. Kita giniat kot ni, aku semayangkan atas mayat si Zaid ini. Memang mayat itu Zaid. Sah. Mayat itu nama benda lagi. nak ngundi ni. Sibuk nak pilihan raya. Kik sungguhlah. Ada arah lah. Nama Umar contohnya. Faham? Memang mayat tu nama Umar. Aku semayangkan atas mayat si Umar ini. Aku semayangkan atas mayat si Abdullah ini. Betul. Bila betul sah. Tapi adakah wajib sebut nama? Tak wajib. Tetapi ingat, jika tersalah nama, tak sah, batas mayat. Kenapa? Kerana perkara yang tidak disyaratkan buah nama, mugi pandai-pandai pergi letak nama, berkesalah dia akan memberi mudarat. Dalam Qawaidul Fiqh kata ma la yushtaratu fihi ta'yin wal khata'u fihi adarru. Apa perkara yang tidak disuruh disyaratkan buat ketentuan, tak syarat ta'yin, tak syarat tentukan nama, kesalahan dalam mentakyin memberi mudarat. Maknanya dalam bab niat semayang mayat, tak ada ulama kata wajib kena sebut nama mayat. Mungkin sebut juga nama. Jika tersalah nama, maka memberi mudarat, yang ini tidak sah niat. Faham lagi? Tu ma la yushtaratu fihi ta'yin al khata'u fihi adaru. Tu perkara yang tidak disyaratkan ta'yin padanya, tak, jika tersalah memberi mudarat. Okey? Adapun jika semayang ia atas mayat yang ghaib, maka tak dapat tiada daripada menentukan dia kan mayat akan namanya. Tapi kalau orang tanya, dah ada kalau masa mana kita nak sebut nama mayat? Semayang ghaib. Faham? Mayat tak ada depan kita. Kalau semayang hadir, semayang ada dua mayat. Semayang jenazah hadir, semayang jenazah ghaib. Hadir maksudnya mayat ada di depan kita. Kita duduk belakang mayat, mayat menghadap di depan kita, di depan kita ke arah kiblat. Itu mayat hadir ke tak ada? Hadir. Arab ni kalau tak ada kat kita dipanggil ghaib. Bukan ghaib ilmu ghaib tu. Waktu lain tu. Ghaib tu lain, ting ada. Waktu lain tu kan. Ghaib maknanya tidak ada di depan kita. Faham lagi? Tak ada di depan kita. Orang yang ada depan kita, kita cakap awak ke dia? Awak dah ada depan kita. Kalau dia tak ada, orang panggil, orang guna awak ke dia? Dia. Awak itu panggil mukhatab, ada hadir. Dia itu ghaib, tak ada depan kita. Jadi semayang kalau ghaib, aku nak kata ni, aku semayangkan mayat ini. Mayat ada Kuala Lumpur. Mati masa nama Jalong. Kita duduk di Durian Burung nak niat gua ni. Aku semayangkan mayat ini, mayat sini.
Mayat ini mana mayat ada kau lupa. Itu sebut nama. Aku semayangkan mayat si Zahid itu. Contoh. Zahid. Dah usik dah tidak katuk mata, faham? Cerah mata sikit baru sedap mengaji. Okey, kita duduk yang burung kawan kita Kuala Lumpur. Nama apa kawan? Kawan kita nama Ibrahim bin Ismail. Allah, aku semayangkan atas mayat Ibrahim bin Ismail dengan fardu 4 takbir kerana Allah Taala. Ingat lagi? Faham? Ayah dan mak kita, ayah dan mak tak wajib stop lama. Sebab apa? Sebab ada satu dalam dunia. Tapi sini dua mak dia. Satu je lah tak. Mak betul lah, mak kandung tu mak tiri, ni mak saudara. Faham? Mak tu satu kena ke dia. Nampak? Tapi kalau adik-beradik mana seorang? Lepas tu kalau akad nikah dengan orang, anak orang, boleh tak sebut nama? Sebut nama, sebut anak dia syarat anaknya seorang. Faham tak? Anak dia ada seorang je, puang. Tak ada dah. Faham lagi? Seorang je anak. Aku nikahkan akan nikah wahai hijau bin biru dengan anakku. Dia kata anakku saja. Tak sebut nama. Pasal apa? Anak dia seorang. Okey? Tapi kalau anak dia ada dua, puang. Tak sah. Hak manusia. Bila mubaham ke sama orang, tak sah. Aku akan nikah sebulan dengan anak perempuanku. Padahal dia ada anak perempuan dua. Tak sebut mana seorang. Tak sah. Jadi kalau dah solat jenazah ghaib, sebut nama. Kalau mak kita dah ayah sebut nama, nak sebut pun boleh. Contohnya mak kita meninggal di Mekah, pergi buat haji. Kita tak pergilah kalau pergi semayang ni, betul tak? Kita semayang di Kudu yang burung. Allah, aku semayangkan atas jenazah, atas mayat ibuku. Nampak tak? Jadi kena ke ibu dia yang ada di mana-mana di alam ini. Mudah. Atau aku semayang atas orang yang semayang atasnya imam, dan jika hadir beberapa orang mayat, maka hendaklah diniatkan aku semayang akan sekalian tu, tinggal huruf lang tu, bukan sekian, sekalian simkak patu buh lang pula sutik baru sekalian mayat ini dengan perhimpunan, tiadalah wajib disebutkan bilangannya mayat. Baik, kalau ada 40 mayat, nampak mati belaka YB, bang. Contohnya nampak. Jadi aku semayangkan semua mayat ini boleh. Boleh aku semayangkan mayat-mayat ini pun boleh. Aku semayangkan semua jenazah ini boleh. Tak payah kata 60 orang, 43, 27, tak payah. Jika bawa mayat yang lain ditaruh-taruh bersama-sama dengan mayat itu pada tengah semayang. Baik. Masalah. Jika buah kita tengok kat Rumi. Bukan buah tu. Jika bahawa dibawa, ada tak? Ada. Kitab ni ada. Kitab awak dia? Dah, tak ada. Sini jika bawa je. Jika dibawa mayat yang lain ditaruh bersama-sama dengan mayat itu pada tengah semayang, tiada memadai ia seorang berniat dia akan mayat baru di tengah-tengah semayang itu, tetapi wajib dia semayang yang lain pula baginya, bagi dua lagi mayat atau mayat yang baru, kemudian daripada salam. Baik, kita semayang seorang mayat. Allah, aku semayangkan akan mayat ini fardu dengan 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Kita buat Allahu Akbar, baca pula selawat, Allahu Akbar, baca pula doa mayat. Berak orang mari tambah seorang ni mayat. Faham? Faham lagi? Tengah semayang dah seorang, tambah seorang lagi mayat. Kita pun gini tengah-tengah Fatihah kita tambah pula, tambah seorang lagi. Faham? Faham lagi? Tidak boleh niat lagu tu. Hak mu niat awal tadi untuk mayat yang letak di hadapan saja. Okey. Walaupun kiri kanan tak apa. Tak sama dengan kepala tak apa. Sebab itu sunat. Faham lagi? Makruh tidak menyamai. Kita tahu dah orang puang kat punggung,
Orang lelaki kat kepala, kita buat balik. Lelaki kita duduk kat punggung, sah mayang. Faham? Tapi makruh mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Tapi sah lagi. Ni dak mayat duduk belakang masa kita niat. Bila kita tengah semayang, akad tambah lagi. Kita pun dalam hati tambah hati satu lagi. Faham? Tak boleh gitu ikut suka mu nak reka. Nah, jadi kena salam dulu baru semayang niat semula atas mayat yang baru. Itu maksud dia. Dan sunat diidafatkan, disandarkan kepada Allah Ta'ala. Sunat kata kerana Allah. Tak wajib. Jadi kalau dia tak kata kerana Allah, macam dia semayang pada maghrib, tak kata kerana Allah, sah. Sunat sebut kerana Allah. Kenapa? Bila kita sebut kerana Allah, mudah-mudahan kita akan ingat akan Allah dalam semayang kita lagi. Sebab ramai orang dia semayang tak ingat pun Allah. Dia ingat ke rukun semayang tu je. Dia ingat ke nak baca Fatihah, dia nak ingat ke nak betul huruf, cara nak tanwin, cara nak ikhfa, hak tu dia ingat. Lepas tu nak rokok, dak ingat pun bahawa dia sedang menyembah Allah, duduk di hadapan Allah, Allah sedang memerhatikan dia. Sebab tu disunatkan kita masuk dalam takbir, Allah aku semayang fardu maghrib kerana Allah. Bila ada kerana Allah, kalau tak dapat banyak pun dapat sedikit, ada ikhlas dalam solat ataupun khusyuk. Dan menyebut menghadap kiblat begitu juga. Sunat sebut menghadap kiblat. Okey, tak wajib. Dan bilangan-bilangan takbirnya sunat sebut juga dengan 4 takbir, sunat sebut. Dan sunat berlapah pada lidah seperti dikata usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhan lillahi ta'ala, atau usalli ala man shalla alaihi al-imamu arba'at takbiratin fardhan lillahi ta'ala, atau arba'u takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Keduanya qiyam. Baik. Usalli sunat. Sama macam usalli sembahyang 5 waktu. Wajib tak? Tak wajib. Dan apa tidak wajib? Kerana ulama-ulama pun tidak sepakat dalam masalah talaffuz bin niat. Niat yang wajib dalam hati. Innamal a'malu bin niat. Faham? Kalau niat, muafakat ulama. Faham lagi? Adapun usalli lapah sebelum takbir, masa berdiri. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Itu khilaf ulama. Bukan saja dalam 4 mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, 2 pendapat. Pendapat yang pertama, sunat. Pendapat yang kedua, tidak disunatkan, harus saja. Tapi orang kata haram tu tak ada lah. Lepas tu pelik tu, puak pelik tu. Jadi siapa yang usalli mayang maghrib, sah mayangnya. Siapa yang tak usalli pun sah. Faham tak? Kerana bukan rukun semayang, bukan wajib, bukan syarat sah semayang. Okey. Sama macam orang tahlil kematian. Tak, bukan wajib. Siapa nak tahlil boleh, tak boleh tahlil pun boleh. Yang wajib 4 perkara, mandi, kapang, semayang, tanam. Faham lagi? Yang wajib mandi, kapang, semayang, tanam. Okey. Biarlah kita nak panggil ke orang masjid dia burung tahlil di rumah, doa ke ibu, ke ayah. Silakan. Harus. Kerana yang kata harus itu ulama. Yang kata tak harus ustaz. Faham lagi? Ustaz dengan ulama ni ada beza tau. Beza lah. Faham lagi? Jadi nak ikut ustaz ke ulama? Maka begitulah dengan usalli. Faham lagi? Lepas tu khilaf ulama dalam fiqh 4 mazhab. Khilaf ulama. Kita al-fiqh ala mazahibil arba'ah khilaf. Ada kata sunat, ada kata harus. Tak ada kata haram. Dalam kitab Dr. Wahbah Zuhaili al-fiqh al-islami wa adillati. Itu pun khilaf ulama. Dan Dr. Wahbah Zuhaili almarhum sebut dalam satu fatwa dia, yusannu talaffuzu bin niyyah li'anil lisan 'ala al-qalbi. Supaya lisan itu li'inul lisan 'ala al-qalbi. Sunat dia kata, kita kata usalli dulu sebelum semayang, supaya dia membantu hati mengingat kepada niat. Faham lagi? Cuma perlahan. Ulama kata usalli itu perlahan, sirran, perlahan. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Kita kuat. Suti kapung dengar. Usalli fardal maghribi. Bergegar rumah-rumah. Itu sudah tak betul. Faham? Ngaji molek perlahan. Okey?
Macam selawat mayang Jumaat sebelum bang. Faham? Kata ulama disunatkan berselawat sebelum memulakan perkara kebaikan. Contoh dia nak bang satu kebaikan, maka sunat selawat. Faham? Tapi digi selawat kuat aku sepakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu bang slow dia. Allahumma. Hak syiar itu slow. Itu salah. Hak binaah jaizah itu kuat. Itu dah betul. Faham lagi? Binaah yang dia haruskan itu perlahan adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu perlahan. Lepas tu baru kuat Allah. Itu baru betul tak? Hak orang suruh. Nah, hak sunnah itu dia perlahan. Nah, bukan marah, selawat. Tengok masih dia pesang tu. Mana kuat? Tok Bila dengan Tok Imam. Tok Roti baca kutubah. Slow tau. Tok Bila. Hadirin jemaah sekalian. Jika khatib membaca khutbah, jangan berkata-kata. Awak gegar. Naik dia memang tak putih. Faham lagi? Jadi hak mana hak betul kuatnya? Hak nu lah, hak syiar tu khutbah. Hak pesan supaya diam itu bid'ah, tapi bid'ah yang dibolehkan. Faham lagi? Bid'ah tu jaizah. Bid'ah yang diharuskan. Okey. Biar syiar itu mengatasi bid'ah. Okey? Usalli ala hadal mayit arba'at takbiratin. Maksudnya aku semayangkan atas mayat ini arba'at takbiratin, 4 takbir fardhan lillahi ta'ala, fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi kata perlahan. Usalli ala hadal mayit arba'at takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Tapi orang Arab, kita Melayu. Bila kita Melayu tak usah kata usalli. Terjemahlah. Aku semayang fardu maghrib makmum. Allah liyu'inal lisanal qalba, baru betul supaya lidah itu membantu hati kamu. Baru sebut mudahlah datang di dalam hati. Faham lagi? Sebab apa? Sebab hati kita ini dia paling ingat ialah perkara yang terakhir kita sebut. Faham? Hari ni banyak tak kita cakap? Banyak tak? Sidik ingat tak cakap pukul 3.45 tadi? 5 suku jauh lah. Tapi bila kita baru berdiri nak takbir, kita kata aku semayang fardu maghrib makmum. Kita pun akak takbir, mudah tak mari dalam hati? Mudah. Betul tak? Kerana hati kita ni seperti gaung. Hati kita ni macam gaung. Bila bercakap, dengung dia berdengung di dalam hati lagi. Faham lagi? Macam kita pergi kat gaung, kita jerit. Bian. Dia ada ekor. Faham lagi? Contoh, jangan politik contoh. Faham? Ekor tu jadi bila kita baru lagi sebut usalli, dia mudah tangkap di dalam hati, memudahkan berniat. Tapi bukan wajib. Okey? Beres. Jahat dah contoh. Atau usalli ala alaihi imam, aku semayang atas orang, jadi mayat lah, yang salla alaihi, yang telah semayang atasnya al-imamu, oleh imam, arba'at takbiratin atau arba'u takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Keduanya daripada 7 rukun semayang mayat, qiyam. Wallahu a'lam. Belum kita jawab soalan, kita lancarkan derma Ipan untuk Masjid Lama Durian Burung kita, masjid yang digunakan untuk pengurusan masjid, mengimarahkan masjid dan untuk maslahah penduduk sekitar. Kalau ada tong, tolong gerak-gerakkan tong, dan petugas sila bangun menggunakan karung yang terteri hadapan untuk memungut derma dari tuan-tuan dan puan-puan. Bangun sekarang mengut derma. Ambil dek. Bagi yang nak beri sumbangan melalui akaun bank, iaitu bank muamalat, nombor akaun 130-10-4968-714 atas nama Masjid Al-Ikhlas Durian Burung. Bil TMB kalau kita nak bayar boleh. Nombor akaun 050-1757-178-1967. Tak dan nak dengar kita baca ni, tengok dalam Facebook saya, ada situ. Ambil kuliah Durian Burung, tengok bawah, keluar di skrin. Okey. Ambil telefon, tekan Maybank to you.
Faham tak? Mak. RM800, pom, bayar pi. Faham? Jadi sebulan, selama sebulan tu orang buat ibadat, kita dapat tak pahala. Nampak lagi? Masuk seorang itu wali duk iktikaf 2 minit. Nak kaya raya dah kita. Neh. Pelan-pelan kutip dia. Baik, sambil-sambil kita bersedekah, kita tengok soalan. Soalan yang pertama, saya ada tegur seorang pakcik yang semayang di kampung saya. Dia ni akak sokmo tangan setiap kali naik rakaat. Dok kira semayang fardu sunat, tapi dia marah pula ke kita. Gua ni nak nasihat dia, Ustaz. Kelok ke dia lah. Baik. Dia kata ada seorang laki-laki, pakcik, dia suka akak tangan masa berdiri ke rakaat. Contohnya rakaat pertama lepas sujud 2 kali berdiri akak tangan. Lepas tu berdiri daripada rakaat kedua ketiga akak tangan. Berdiri daripada rakaat ketiga naik ke rakaat keempat akak tangan. Tahu tak? Begini, yang pertama kita kena tahu dulu 4 tempat dalam semayang sunat angkat tangan. Okey? Bukan wajib ni angkat tangan, sunat. Maksud angkat tangan ni begini, Allah ni tangan ni buat gini. Angkat tangan. Yang pertama sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. 1. Yang kedua sunat angkat tangan masa turun rakaat. Allahu akbar. Yang ketiga sunat angkat tangan naik dari rakaat kepada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat naik dari tahiyat awal kepada rakaat yang seterusnya. Faham? Baru sunat angkat tangan. Bukan sunat angkat tangan setiap kali berdiri rakaat. Kalau yang berdiri rakaat ialah daripada tahiyat awal saja. Contoh kalau semayang zuhur dia ada 1 tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Bila selesai tahiyat awal dia berdiri ke rakaat yang ketiga, sunat angkat tangan. Maka kalau kita ada 4 tahiyat awal, contoh dia semayang duha 8 rakaat, 1 salam. Okey, boleh buat? Boleh. Semayang duha 8 rakaat, faham? Biasa buat 2, nak buat maksimal 8 rakaat. Nak boleh buat 8 rakaat 1 salam. 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir. Faham? Maka daripada tahiyat awal itu, daripada rakaat kedua naik ke ketiga, sunat angkat tangan. Daripada rakaat keempat naik ke rakaat kelima, sunat angkat tangan. Rakaat yang keenam tahiyat awal lagi, dah naik rakaat yang ketujuh, sunat angkat tangan. Jadi faham lagi? Tiba-tiba kalau setiap solat sunat, setiap rakaat kita angkat tangan, maka masuklah perkara yang tidak disuruh. Ada pahala, tak ada pahala lah kerana tidak disuruh. Faham lagi? Batal tak semayang? Tidak batal. Melainkan kata ulama fiqh, serta diangkat 2 tangan pada tempat yang tidak disuruh, bergerak pula kakinya, maka jadi 3 anggota sekaligus, batal. Dan kita tegur dah, dia marah balik. Kalau dia marah balik, tengoklah kalau dia menyebabkan jadi mudarat, bencilah dalam hati. Tapi jangan lock ke dia, pesan ke orang lain pula. Mu tegurlah pakcik ni. Tak, ada orang yang dia boleh menerima teguran. Kerana kali lagi kita tegur, lagi kita melaksanakan agama. Kerana inna dinan nasihah, agama itu sungguhnya saling memberi nasihat. Orang perempuan kalau semayang jenazah beramai-ramai bersama laki-laki di belakang, apakah hukumnya? Baik, kita semayang jenazah 40 orang laki-laki, tiba-tiba anak si mati yang perempuan, anak dara 3-4 orang, kau bandar janda pun tak apa, kau duduk belakang semayang juga. Jadi jawapannya sama macam semayang fardu. Semayang fardu, sahabat-sahabat yang perempuan duduk depan ke belakang? Di belakang. Mereka semayang ke tengok saja? Semayang juga, hukumnya boleh.
Nak? Boleh. Yang tak boleh dia di depan. Dia di depan, Tok Imam belakang punggung dia. Balik awal. Faham? Siap rokok Tok Imam. Orang yang jauh mati bertahun dah boleh tak lagi kita solatnya adalah jika kita pergi di kuburnya. Ulama berkhilaf pada masalah kita pergi ziarah kubur yang sudah mati, yang ditanam tapi sudah lama. Faham lagi? Ada pendapat mengatakan 3 hari saja kita boleh semayang. 3 hari daripada hari tanam, 3 hari saja. Pendapat yang kedua, boleh selama-lamanya jika kita memang ahli fardu kifayah pada tempat itu ketika berlaku kematian. Okey? Faham lagi? Maknanya kematian itu berlaku di tempat itu, kita juga termasuk ahli yang fardu kifayah. Tapi kita belum semayang kerana kita terpaksa berangkat ke Kuala Lumpur pada hari kematian. Faham lagi? Jadi kita balik hari ke-8 lebih daripada 3 hari boleh semayang di atas kubur. Itu pandangan sebahagian ulama. Okey? Soalan seterusnya, netizen banyak yang buat main perkataan neraka, mereka tukar dengan Melaka. Contohnya mu kutuk kerajaan tu lagi masuk Melaka lah. Mengata kelebay itu masuk Melaka ke tak? Adakah dikira bermain-main? Allah Maha mengetahui, ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu apakah niat mereka. Kalau niat mereka itu mempermainkan akan neraka Allah atau mempersenda-sendakan janji Allah dengan neraka, jadi kafir. Faham? Kerana al-ihtiza bi ayatin min ayatillah kufrun. Bermain-main atau senda-sendakan dengan satu daripada tanda-tanda kerajaan kebesaran Allah, maka dikira sudah kafir. Jadi hati-hatilah. Kita nak hukum tak boleh. Tak tahu apa tujuan. Kalau tujuan ni senda-senda agama, senda-sendakan neraka, bermain-mainkan hukum Allah, jadi kafir. Apakah hukum menanam rambut menggunakan rambut diri niat untuk menaikkan keyakinan diri? Kerana rambut ada. Rambut saya botak. Di depan berbuntut-buntut. Ulama berkhilaf masalah tanam rambut dengan rambut sendiri. Tak, kebanyakan ulama mutaakhirin membolehkan. Sama macam kita kena soyok di pipi ni, faham? Kena besi ke apa kan, terbakar, ambil kulit kita juga yang di peha. Betul tak? Tepek bos sini. Faham lagi? Kulit ni tak hidup dah, kena potong, faham? Jadi ambil kulit peha, kulit betis, faham? Boleh. Boleh. Kerana apa? Kerana rambut dia tu rambut butuk-butuk rambut. Cuma niat tadilah, kalau tujuan kita untuk kalau ada tidak redha dengan apa yang Allah berikan, tak boleh. Tapi kalau berubat itu dibolehkan, kerana masuk dalam sabda Nabi, tadawa, berubatlah jika ada masalah tentang kesihatan kamu. Orang berhutang kita jumlah yang sangat banyak, tapi tak dapat bayar. Boleh tak kita upah orang untuk katok kepala dia? Apakah hukum orang yang kerja ambil upah katok orang? Siapa nak kerja katok orang? Kita nak katok kucing budak teramuk. Dia kalau orang tak bayar hutang, sebab tu dia peraturan, dia ada undang-undang dia. Mahkamah akan mengisytiharkan dia ni muflis. Jadi barang-barang dia itu akan dilelong, dijual dan dapat duit bayar hutang. Itu asal konsepnya orang muflis. Muflis ni juga ada di dalam Islam. Sebab tu Nabi pernah tanya sahabat, ya ashabi manil muflis, wahai sahabatku, siapakah orang yang muflis? Sahabat dia ingat Nabi tanya muflis dunia. Sahabat pun jawablah, al muflisu man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang muflis, yang bankrupt, orang tak ada duit, tak ada arti sikit habuk dah. Itu mana muflis itu diiktiraf. Jadi kita tak report, tak masuk mahkamah apa semua dah. Tak bayar lah. Jadi sakit hati nak katok. Jadi tak boleh. Dia kena, yang menjatuhkan hukuman ialah ulul amri.
Okey, bukan kita jatuhkan hukuman. Tapi memang berlakulah. Memang berlaku. Kalau hutang orang yang kiki tembok tak tak? Banyak berlaku kiki tembok. Bukan semualah. Sebahagiannya hutang. Kita tanya pula yang geng-geng ni, dia kalau hutang tu tembok, terus tembok dah apa pergi tembok. Dia hutang tu hutang yang banyak, kemudian tipu pula tak payah. Kalau dia hutang yang banyak, kemudian dia tak menipu, ya, dikabur keuzuran dia tak, tak tembok. Jadi orang nak tembok tu sakit hati sangat. Hutang tu banyak, tipu pula, tak apa, aku bayar Rabu ni aku timu 400,000. Kawan tu congok hari Rabu, tarat tembok lagi tak sen pula. Lagi. Jadi panasang masuk setan, tembok. Faham? Tak? Goda di iblis. Tapi kau bunuh orang. Tapi nak royak gitu lah. Kalau kita berhutang orang, kita jangan lebah orang. Orang sakit hati. Ada orang sakit hati, orang leknya, orang soleh ramai. Tapi kena seorang dua orang gak nanang, bah bedil. Faham lagi? Jangan ganjing orang. Tak, orang panasang. Duit kita ni tak ayah. Lepas tu lebah pun nak cakap. Tu kena leping atas dahi. Main 0.38 duduk atas dahi ni. Nah, bersih duduk lah tu, jeng. Jadi cerita bak bedil orang lah pula. Jadi upah katok orang. Ada kerja upah katok orang. Kalau mu katok itu benda yang tidak ada dalam pemerintah, tidak ada ulul amri, maka dipukul supaya dia serik daripada jenayahnya, itu dibolehkan. Mana pada tempat yang tidak ada ulul amri, tidak ada mahkamah, tidak ada orang yang akan mengawal keselamatan orang umat Islam, tak apalah. Tapi kalau sudah ada polis, sudah ada mahkamah, hendaklah diserahkan kepada ulul amri. Itu pun tak boleh katok lebih daripada sampai pada had kesalahan dia. Banyak Perdana Menteri, mana satu Ustaz pilih? Tak pilih, dah minat aku dah minat. Kita masih menantikan pemimpin. Nombor satu, dia orang yang beriman, alhamdulillah. Dia takut kepada Allah. Dia melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit, dan dia buatkan apa yang terbaik untuk rakyatnya dulu daripada dirinya sendiri. Itu yang kita masih menanti-nantikan seorang pemimpin yang seperti itu. Betul tak? Sebab kebanyakan pemimpin mereka mewah. Mereka jadi pemimpin, mereka mewah. Mereka yang dapat rumah besar, kita tak. Kita macam tula je. Pemimpin yang benar macam Khulafaur Rasyid. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah, dia miskin, rakyat makin kaya. Rumah khalifah tak banyak, tak maju-maju, kenderaan khalifah macam tu je. Masuk Sayyidina Umar sedang duduk dalam masjid menguruskan hal negara. Masa tu Sayyidina Umar menjadi khalifah, besar sekali ya. Jadi nyala pelita masjid kerana urus hal negara. Faham lagi? Tiba-tiba datang Abdullah bin Umar, anak dia, sahabat Nabi lah. Faham? Nak jumpa dengan ayah dia, nak bercakap. Faham? Nak bercakap dengan Sayyidina Umar. Okey, Sayyidina Umar tanya dulu, hal keluarga ke hal negara? Katanya Abdullah bin Umar, hal keluarga. Tiup lalu pelita. Pasal pelita minyak kerajaan. Ada tak pemimpin gitu ni? Faham lagi? Bukan kata nak jadi gitu 100%, tapi contoh. Betul tak? Sebut kata hal keluarga, tiup. Duduklah gelak cakap dengan kita bukan jadi menteri, jadi khani bank jabat duduk rumah. Baru khani. Terlupalah lerabah, duduklah bagus rumah. Waktu nak kalah. Nampak kau ni? Belajar pondok, belajar tahfiz, tidak ada sijil, nanti nak makan apa? Apakah hukum cakap begini? Cakap apa wadah gitu. Rupa-rupanya dalam J ni 5 kali sehari makan. Kita salah, kita khabar korang 3 kali. Bukan, ada yang 3 kali, tapi kebanyakan 5 kali. Masuk J.
Penjenayah jahat lah. Mana jahat tu ada CJ jahat. Kita kalau jahat tak ada CJ boleh masuk J. Kita boleh pergi saja-saja masuk J. Balik karang, bubuh baju, bubuh bak gigi, bubuh beg pakaian bang, esok pergi di Pulau Kengga. Nak turun bas situ, masuklah J. Warden nak pergi mana cik? Masuk J. Tak boleh. Tak boleh duduk dalam rumah nak masuk J. Tak boleh. Faham? Kena buat jahat dan kena ada CJ, dipersahkan oleh polis, sahkan oleh benda mahkamah, sahkan oleh penjara, dia ni boleh duduk dalam, boleh. Tiba-tiba hak duduk dalam tu sah belaka dah, testimoni ada dah. Makan nasi boh. Dah takkan ngaji entah pi hafal Quran, makan sekeru. Faham tak lagi? Bunuh orang, rogo orang makan nasi pagi air melo, cuma melo buh sikit lah. Faham? Tapi hari raya kalau dalam J, nasi minyak. Nasi minyak. So gitu ayam. No, cerita lanjut sembah berada, sembah tak pekong, no ditupak sembah batu ya. Kenyang nyanda Tuhan beri rezeki. Dah mu ngaji pondok, ngaji kitab takkan lapar. Hamba tu doktor cakap gitu. Kena 12 tahun kan nasi. Kita tengok ustaz-ustaz ngajar lama dah. Soalan saya tak puas ke mengajar. Dah puas lah juga tapi dah nak agak ni. Dia pas ngajar ni tak ada packing kalau kerja 55 kalau ustaz-ustaz ni tak ada 55, 80, 90. Gitu naik lagi tak suka. Pada orang panggil GU gitu ke. Tak puas, insya-Allah tak puas. Usia perkahwinan kawan 1 bulan lebih. Usia kandungan 1 bulan. Apakah hukum jika saya gugurkan kandungan sebab saya tidak suka lagi kepada suami kerana suami seorang yang panah baran dan suka mendekam saya. Allahu Rabbi. Dia berkahwin 1,5 bulan, mengandung 1 bulan. Alhamdulillah lah rezeki. Dia nak gugurkan kandungan kerana suami panah barat. Faham lagi? Jadi gini, itu biarlah yang terakhir, kena usaha. Sebab apa? Sebab kita kahwin dengan orang, bukan kita kahwin dengan papang sekeping. Faham tak? Kahwin dengan sekeru, kahwin dengan wasir, barang tak ada hati. Faham? Dengan orang macam-macam molek kejap pusing ketang kena pula. Ada orang dulu jahat dengan kita, ni baik sangat dengan kita. Ada orang dulu baik kita, ni musuh nombor 1. Faham lagi? Itulah manusia. Cuma kita tak mau singgah, tak mau setuh lah bab mu balah-balah tu. Cuma menggugurkan kandungan kalau 4 bulan dan ke atas sepakat haram. Kerana tiup roh. Yang ada khilaf ni tak sampai 4 bulan. Sebagian kata haram, sebagian kata makruh. Okey? Soalan tapi gugur kandungan kerana takut anak itu tak ada makan minum, itu syirik, haram, dosa besar. Okey, kerana tak yakin dengan Allah. Saya pakai kain plekat, lepas tu saya tersedar ada lubang, kemudian saya atasinya. Tapi lepas saya nak pakai kain plekat kedua, saya mari syok atau was-was, adakah plekat yang saya pakai itu berlubang atau tidak. Lubangnya kecil saja, tapi tak ada bukti menunjukkan plekat itu berlubang. Adakah saya patut abaikan rasa was-was itu? Minta maaf sebab panjang sangat saya tulis. Dia tulis pun macam was-was dah. Jadi kalau mu was-was saja, asalnya kain plekat itu ada lubang ke tidak? Dia gini, asal kain plekat tidak ada lubang, itu yang diyakini. Kemudian datanglah was-was, itu ragu atau syak. Maka syak tadi jika tidak ada bayinah, tidak ada bukti, menang hak asal iaitu tidak ada lubang. Kerana asal itu yang diyakini. Al-yakinu la yuzalu bisyakkin, keyakinan tak boleh dikalahkan oleh datangnya syak. Tetapi kalau asal itu kain plekat ada lubang, cuma dia syak, adakah sudah tampal atau belum lagi? Faham lagi? Asal berlubang, yang dia syaknya tampal ke belum, maka hukumnya menang berlubang. Kerana al-aslu, al-adamu, asalnya ialah belum tampal. Okey? Anak payah nak salat, kita kena peringat sokmo ke dia. Ya, itulah.
manusia. Peringat semua. Nampak? Dok mu pemimpin gitu kok. Sekali kata, sekali gerak. Dok kata anak-anak. Faham tak lagi? Nah, pelik mata zumba pula. Faham tak lagi? Dah, kena kata lah je ni faham. Tak apalah, sekurang-kurangnya anakmu bila mu suruh, dia buat juga. Faham lagi? Dia tak sama anak kita. Betul tak? Anak jiran 4 beradik tak sama dengan kita 8 beradik. Anak kita dengan anak adik kita tak sama pula walaupun sepupu. Dia ada sama ujian Allah. Okey? Suruh semua. Sebab tu ayat kan muru auladakum bisolah. Nak suruhlah kamu anak kamu solat. Maksudnya kamu sekalian, mana ramai. Muru bukan muru, mana kamu sekalian, hok ramai-ramai ni ada masalah. Kalau mudak suruh, dia akan boleh jadi tak semayang. Maka muru, semua kamu suruh-suruhlah anakmu semayang. Bisalah dengan mengerjakan solat. Esok suruh pula, biar kurang-kurang kita suruh dia buat. Kalau kita suruh dia akak menembuk tangka tak susah. Faham lagi? Suruh sama kerana kita ni qawam, kita boh. Boh ni kira suruh semua. Pesan semua. Jangan lok sangat. Betul dah kalau kita buat dosa atau maksiat, kalau kita bertaubat dalam 5 jam, malaikat tak catat lagi amalan tersebut. Tidak ada kait dengan jam. Cuma diberi tempoh. Ada hadis, kita ni bila berniat nak buat baik, ditulis 1 pahala. Tapi bila kita berniat nak buat jahat, belum lagi ditulis 1 dosa. Bila ditulis 1 dosa? Apabila kita sudah berbuat atau berazam untuk buat. Mana kemah dah. Memang nak pergi kata orang dah. Bawa dengan pistol, bawa dengan beding apa. Cuma nak tunggu tuang ni. Kemah dah. Itu telah ditulis dosa. Tapi ada hadis di sana rahmat Allah. Sebahagiannya orang itu, walaupun dia sudah mula berbuat, belum lagi ditulis. Tapi ditunggu sekejap, adakah dia tarik balik daripada meneruskan dosa untuk bertaubat kepada Allah. Nak rayak di sini bahasanya rahmat Allah mengatasi murkanya. Hak luahnya ialah keampunan Allah. Bukan nak kabur 5 jam, 4 jam, 7 jam. Habis dah. Ada tak soalan lisan? Siapa nak tanya soalan lisan? Waalaikumsalam. Bila nikah nanti, adakah pihak lelaki ni wajib padang semua kontak perempuan? Padang? Dilik kontak kenalan. Kenalan siapa? Perempuan lah. Tahu dah kenalan bagi siapa? Bagi pihak lelaki. Suami ni bila dia dah, orang lelaki ni bila dia sudah menjadi suami, wajib tak dia delete, buang semua kenalannya? Di mana dibuang? Contoh dalam telefon, tak wajib. Dah kat staff dia majikan, kena delete habis staff dia, gebar dia, kani dia. Bukan semua orang. Orang-orang yang bukan mustahak untuk disimpan saja. Okey? Faham tu? Okey? Terima kasih. Lagi soalan? Ya. Betulkah kalau takbir imam wajib yang Takbir berpindah rukun, niat zikir. Gini, yang ulama kata bukan takbir berpindah rukun. Takbir kuat supaya didengar oleh makmum. Kalau takbir saja tak betul. Kata ulama fiqh, jika imam bertakbir dengan kuat, Allahu Akbar, takbir ihram. Lepas tu i'tidal pula kuat, Sami Allahu liman hamidah. Maka wajib imam itu berniat zikir. Kerana dia sudah berniat untuk berkhitab. Perbuatan tu untuk orang ramai. Faham lagi? Maka bila dia niat zikir, keluar daripada khilaf ulama. Okey? Tapi kalau dia perlahan, tak wajib niat zikir. Atas kau tadi. Kalau perlahan, contoh, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tak wajib niat zikir. Yang ulama fiqh duk bahas ni, kat mana wajib niat zikir? Jika dia takbir intiqalat kuat.
Faham? Bukan perlahan, kuat. Allahu Akbar. Berapa kuat tu? Nak suruh belakang sejik nak dengar. Jadi bila takut jadi ada khitab sesama manusia, maka ada niat zikir, keluar pada khilaf, tak batal. Tapi ada khilaf. Jadi kalau ada ustaz-ustaz main ngajar gitu wajib niat zikir, betul dah tu. Itulah yang disebut oleh fuqaha dalam kitab fiqh fiqh mazhab Syafi'i. Okey? Sekali saja. Lagi soalan? Ada? Ya. Kalau Semayang duha 4 rakaat, 1 salam. ada tahiyat awal. Sunat tahiyat awal. Okey? Semayang duha buat dua tak ada masalah, tapi dia buat 4 rakaat macam zuhur. Dia nak buat ada tahiyat awal, iaitu yang afdal. Okey? Lagi soalan? Kalau mayat-mayat ni kau mengikut imam tu, kalau kita tak tahu mayat tu lagi buang masa doa tu, buang tak? Masa doa tu dia doa, kalau kita doakan laki-laki kena juga kepada mayat perempuan. Kalau kita niat dah mayat ini, cuma tidak fusahah lah. Lebih baik niat itu, doa itu dengan menggunakan domer yang tepat. Nampak? Allah maghfir laha. Allah maghfir laha. Jadi tiba-tiba mayat itu kita tak tahu ada orang mati. Buh depan. Kita pun takbir lah. Aku semayangkan atas mayat yang disemayangkan oleh imam ini. Kita pergi doa Allah maghfir lahu, kena pada mayat itu juga. Tapi kalau kita Allah maghfir laha, maka keluar daripada khilaf ulama. Lagi soalan? Tak ada dah. Tak ada dah ni. Siapa nak? Bangun. Saya L. Dia. Jawab soalan mudah ke soalan? Berkenaan sains. Jawab salah boleh tak? Bukan nak nyaga ni, nak bagi je. Ada 200-300 lagi. Tak larat nak bagi, tak habis-habis. Dah, saya L. Saya XL. Ada? Nak ambil sini. Malu apa? Baik. Awak nama apa? Aiman. 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 Orang mana? Kelantan. Kelantan. Kat mana? Nilampuri. Nilampuri. Dia mai kat mana sini? Belajar Yuniza. Belajar mana? Yuniza. Yuniza bakah benda? Quran Sunnah. Quran dan Sunnah. Bak Quran tanya. Okey. Orang yang sakit nazar, orang baca surah Yasin. Okey? Ini surah Yasin, sunat baca surah Yasin dekat orang yang nazar nak mati. Okey? Ini pendapat 3 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Baik. Surah Yasin ini surah yang keberapa dalam Quran? Salah 36. Kita tak apalah, bukan salah, bukan tak belajar, tak ingat. Dia ada berapa ayat Yasin? Ha. 82, salah 83. Dah salah lah juga lah. Tak apalah. Dah tak apalah. Dia ni lah, Yasin itu benda makna dia. Yasin tu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya dia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.